Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa la udwana illa ala salimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun kuliah zuhur pada hari ini, insya-Allah kita menyambung tafsiran surah Luqman. Kita berpindah ke ayat yang ke-10. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tabida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi baliz zalimina fi dhalalin mubin. Ayat 10 dan 11. Maksudnya, Dia telah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dia menetapkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dia membiarkan segala jenis binatang di dalamnya. Dan kami telah menurunkan air dari langit. Lalu kami menumbuhkan di sana segala jenis tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh orang-orang selain Dia. Sebenarnya orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Baik. Kita sambung ya, surah Luqman ayat 10 hingga ayat 9. Ayat 11. Baik, ayat yang ke-10 Allah Ta'ala menerangkan kekuasaannya supaya manusia memikir tentang ciptaan Allah. Itu sebab banyak ya, kalau kita lihat dalam perkataan ulama, bila kita nak takut kepada Allah, nak kenal Allah Ta'ala ni, itu sebab kata ulama, ta'arraf nafsaka. Kamu kenal diri kamu. Nescaya kamu kenal Tuhan kamu. Untuk membangkitkan kesedaran keesaan Allah juga, itu sebab dalam Quran kata fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di muka bumi, tengok ciptaan Allah Ta'ala yang cukup mengagumkan. Di antaranya di dalam surah Luqman ini sebagai penarik untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dan Dia telah menjadikan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Sahih. Mana ada kita tengok kaum muslimin dan muslimat langit tanpa tiang? Tak ada. Sebab begini ya, sesama peradaban manusia, apabila manusia itu mencipta atau melakukan satu perkara yang hebat, sudah tentu manusia akan respect kepada manusia tersebut. Ataupun manusia yang buat satu ciptaan atau manusia itu ada kehebatan, sudah tentu manusia akan respect akan manusia itu. Tetapi untuk membangkitkan, ini bukan manusia, ini pencipta. Nak kita lihat bahawa hebatnya Allah Ta'ala. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dan sungguhnya langit yang dibina tanpa tiang yang kamu tengok. Baik. Masa saya duduk di Pakistan dulu, masjid yang dibina oleh tentera hampir 10 tahun.
Namanya Masjid Tuba. Masjid Tuba. Bangkali Masjid Tuba ni ada 3 kali atau 4 kali besar surau ni ya. Tanpa tiang. Yang dibina oleh tentera. Saya tanya, masa pembinaan itu digunakan madu lebah untuk dicampur dengan pasir dan semen. Itu sebabnya begitu juga zaman Firaun dulu. Masa membina piramid itu kaum muslimin dicampur dengan madu lebah. Bukan madu lebah sajalah, dia campur madu lebah dengan lain sebab bangunan itu jadi kokoh. Tengok sampai 1000 tahun, berapa ribu tahun dah? Hampir dekat 100 tahun tak runtuh lagi. Tapi MR tu dia bina 2 tahun dah retak dah. Anda faham tak? I'm sorry ni cakap sikit-sikit apa. Tengok ciptaan Allah Taala. Baik. Dan seterusnya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tabida bikum. Dan dia menetapkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surah An-Naba, jadi kena dengan surah Amma Yatasaalun, disebut kaum muslimin wal jibalu autada, dijadikan bukit itu, gunung itu sebagai pasak kepada bumi. Kalau bukit tak jadikan pasak, nescaya yang bumi yang dianggap oleh manusia berpusing akan menggoncangkan manusia duduk dalam bumi itu. Tapi Tuhan jadikan pasak. Baik. Dan kaum muslimin dan muslimat kelan, kalau kita lihat tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Sampai 2, tanda-tanda kiamat dan saat berlakunya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tanda-tanda kiamat kecil banyak berlakunya gempa bumi. Itu dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain, dan kita lihat juga di dalam Al-Quran ada menyebut tanda tiada kiamat itu, Allah Ta'ala cabutkan gunung daripada asalnya. Tuhan cabutkan gunung daripada asalnya. Sebab gunung sebagai pasak kepada bumi, Tuhan cabut. Bila Tuhan cabut gunung, gunung itu berketar menjadi kepingan-kepingan yang berterbangan. Jadi apa yang ada pada bumi? Tak ada pasak. Kalau pasak runtuh tak runtuh? Itu dia baik. Dulu kita belajar ilmu alam. Ingat masa sekolah dulu. Sampai belajar bentuk muka bumi, Australia lah, Thailand lah, batu-batan. Tapi cikgu yang mengajar tu, dia tak ada kait pun dengan Islam. Berkait dengan macam nature. Kan? Rupanya tengok kaum muslimin. Itu sebabnya bukit gunung ni jangan duk sodok sangat. Betul. Bila dah sodok, dia runtuh lah. Sebab Allah Ta'ala kata sendiri, dijadikan sebagai pasak. Sebab kamu jangan bergoncang. Bumi jangan bergoncang, kamu duduk bumi pun tidak bergoncang. Itu sebagai pasak. Bukan tak boleh sodok, boleh sodok. Ikut panah ilmu yang masing-masing Tuhan berilah. Kamu cuma simak. Bila dah sodok, itu jadi masalahnya. Betul? Habis. Lepas tu baru nak marah ke orang. Siapa yang sodok ni? Allahu Akbar. Kamu simak kan? Wakil rakyat situ tak buat kerja. Menteri besar tak buat kerja. Ke tahu saja buat tak tahu. Betul tak betul? Rupanya Bangla yang jadi mangsa kaum muslimat. Betul tak betul jadi mangsa? Yang penting dia, kenapa Bangla boleh masuk situ? Betul tak? Wallahu alam, sedikit daripadanya. Okey. Banyak lagi tapi sedikit sudahlah. Tengok ya, cantik. Gunung sebagai pasak. Dan sering wabassa fiha min kulli dabbah. Dan Allah Taala membiarkan segala jenis binatang di dalamnya. Maksudnya dalam bumi tersebut. Di atas bumi dan bumi segala binatang. Tujuan untuk apa? Kaum muslimin dan muslimat. Lain tak bukan tunjukkan kuasaannya, dan begitu juga untuk ambil gambaran tengok binatang tersebut. Salah satu daripada keesaan Allah kuasa tengok binatang. Baru kita nampak. Baik, macam ni cerita dia. Wallahu alam. Masa saya pergi di kat Pulau Pinang, ada satu tempat akuarium ikan besar tu. Saya tengok ada satu ikan tulang saja, daging tak ada. Dia hidup itu. Tiba-tiba orang Arab
duduk belakang saya kata, Masya Allah, Subhanallah. Tengok dia berasa keihsanan Allah Ta'ala. Macam mana binatang yang tak ada daging, tulang saja, rangka berhidup. Orang Arab kata Subhanallah. Bila temu orang Melayu, wih saja kamu macam-macam. Betul-betul. Orang Arab sampai heran. Masya Allah, Masya Allah. Dia sebut lidah dengan dia, Masya Allah. Nampak kisah Allah. Tapi di tempat kita tak ada nampak benda macam tu. Baik, seterusnya. Okey, cuba ambil hikmat. Kita tengok tak dalam satu ayat yang selalu kita baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kan? Kenapa kamu tak tengok bagaimana unta dijadikan? Unta dijadikan. Bila tengok, itu satu binatang unta. Bila tengok binatang yang lain, nak menunjukkan orang nak rasa kehebatan. Saya tunjuk bawa unta dulu kamu. Bawa unta, no? Cerita unta. Okey. Sebab ada Al-Quran sebut unta. Unta ni dia adalah satu binatang yang mempunyai aura yang tinggi. Di antaranya ialah apabila orang nak buat kebaikan, maka dia serahkan diri. Itu unta. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana orang Arab kurban unta, bila tahu musim kurban dia buat ledak je. Sap potong gitu ya. Itu dia unta. Itu sebab Tuhan suruh pandang. Lembu jangan. Dia tak menyerahkan diri. Letih kita merebahkan dia. 8 orang rebah, lembu tak rebah lagi. Itu dia. Tengok yang pertama. Okey, cuba tengok ya. Sejarah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membina Masjid Quba. Masjid Quba. Lepas tu nak didirikan pula Masjid Madinah. Rasulullah minta pandangan para sahabat. Di manakah tempat yang elok, tapak yang elok kita nak bina Masjid Madinah yang ada sekarang ini? Baik. Sahabat kata di sini ya Rasulullah. Sahabat lain pula sini ya Rasulullah. Banyak sangat pendapat. Rasulullah SAW meraihkan pendapat mereka supaya dikum jangan berasa hati bila dia tolak. Kata Nabi beginilah, bagi menentukan tempat tapak masjid ni Madinah, kerana banyak sangat pendapat, aku berjalan dengan untaku. Di mana unta berhenti, di situlah tempat bina masjid. Kenapa pula dia pakai unta? Kan? Ke zaman dulu tidak ada arkitek dan sebagainya. Nabi pun berjalan naik unta dia. Bila sampai tempat tapak sekarang ni lah, ni ada, unta tu berhenti. Unta tu berhenti. Bila berhenti, Rasulullah kata kita bina di sini. Apa falsafah berhenti di situ? Pertama, ada 3 sebab. Sebabnya tapak itu berdekatan dengan Suq Tamar. Suq Tamar adalah pasar tamar. Bila sebut pasar ni kan ramai orang berkumpul, tempat orang berkumpul. Maka unta pilih biar bina masjid di tempat orang ramai senang untuk berkumpul. La ilaha illallah. Unta pula mengajar tempat ni. Yang ni kamu sebenarnya bina masjid ceruk kampung, ceruk bukit. Orang nak pergi pun susah. Macam masjid wilayah persekutuan. Betul tak betul? Allahu Akbar. Jadi kalau Tuhan pergi solat isyak kan, Allah nak jadi satu sah pun payah. Unta aja biar tempat yang senang orang berkumpul. Pertama. Okey. Yang keduanya, hikmah ni saya baca pendapat Ibn Qayyim. Yang kedua, tempat itu adalah tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon yang dipanggilkan gharqad. Gharqad. Kan sampai sekarang dipanggil kubur Baqi' Al-Baqi'ul Gharqad dipanggil. Baqi' Al-Gharqad. Kerana itu Masjid Madinah dan kubur tu tumbuh pokok gharqad. Pokok gharqad ni pokok apa? Baik. Berpandu kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahudi fayakhtabi'u min wara'il hajar wa sajar. Faqala hajar ya wa sajar ya Abdullah ya muslimu hadha yahudi khalfi wa ta'ala faqtul illa gharqad, kata Nabi. Jadi baik.
Kata Nabi, tidak akan berlakunya kiamat melainkan sampai gilirannya orang Islam memerangi orang Yahudi. Ini nas dari Imam Bukhari. Apabila orang Islam memerangi orang Yahudi tak ada tempat berlindung ketika itu. Mereka berlindung di balik batu dan kayu. Maka batu dan kayu bercakap. Ingat, pada hari itu batu dan kayu bercakap. Jadi, falsafah ni diketahui oleh orang lain. Itu sebabnya Al-Arham Sudirman mengatakan, kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Betul tak? Sebab dia tahu batu jadi saksi. Cuba ni. Baik. Jadi kamu ilah bila bersembunyi di balik batu dan kayu, batu kayu bercakap ketika itu. Ya Abdullah, ya Muslimu, hamba Allah, ya wa Islam. Hada Yahudi khalfi fa ta'ala faqtulhu. Wa Islam, ya hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, mari bunuhlah dia. Batu bercakap, pokok kayu pun bercakap. Illa gharqad, kata Nabi, melainkan satu nama, pokok nama gharqad. Gharqad ni kata ulama pokok berduri. Ada orang kata macam pokok guru. Kata orang kata lah macam pokok apa nak? Christmas tu kan? Itu kata setengahnya. Betul kamu. Kalau punya pokok tu senyap je. Kata Nabi, fa innahu min syatil yahud, kerana dia adalah pokok Yahudi. Itu sebabnya kamu sini unta tu berhenti situ kerana di tempat kubur Baqi', di tempat Madinah tu asalnya pokok Gharqad. Maka Nabi unta suruh tebang pokok itu sebab penyembunyian orang Yahudi. Itu dia. Baik. Dan begitu tu. Dan percayaan hadis ini dianukil oleh orang Yahudi. Itu sebabnya zaman Yitzhak Rabin dan Beijing, kedua menteri Israel yang mati itu, kaum muslimin sekalian, bila dia siasat istana mereka dipenuhi dengan tanam pokok Gharqad. Yitzhak Rabin, kaum muslimin dan Beijing, dia tanam istana mereka bila mereka mati. Tengok penuh dengan pokok Gharqad, maka mereka yakin tentang hadis itu. Yakin, cuma dia tak nak beriman dia pada Nabi. Sebab apa? Kerana fanatik ketaksuban. Dia nak juga orang Yahudi jadi Nabi, dia tak nak orang. Itu sebab banyak. Okey, tuan-tuan baca satu buku. Satu buku, tapi saya baca dalam bahasa Arab lagi lah. Tak tahu terjemahnya tidaknya. Karangan oleh seorang ulama yang cukup terkenal buat masa ni, itu Syekh Taqi' Uthmani. Dia seorang Pakistan. Dia menyambung tafsiran ayah dia, buat satu tafsiran Al-Quran melalui dalil naql, dalil mukjizat dan akal. Allahu Akbar, kaum muslimin. Tuan-tuan baca tafsir itu, betapa banyak orang Yahudi ini menyembunyikan perkara-perkara yang boleh dilihat dengan mata kebenaran Nabi Muhammad, takut diketahui oleh golongan dia masa akan datang. Di antaranya diambil satu dalil, dalil kisah Dajjal. Kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila seorang sahabat Nabi yang sebelum tu dia belum Islam lagi, dia seorang Nasrani, nama dia Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari masa zaman Nasrani dia masih Nasrani lagi. Dia masuk Islam setelah dia duduk di Madinah. Masa zaman Nasrani dia mengadu pada Nabi, aku berlayar bersama 30 orang anak kapal. Tiba-tiba kami dipukul oleh ombak 3 hari 3 malam. Ini hadis dari Imam Bukhari. Kami pun pendampar di sebuah pulau. Tiba-tiba di pulau itu ada seekor binatang yang fasihul kalam, yang pandai bercakap seperti cakapan manusia. Jadi, dan aku tak kenal di mana depan dan belakang bulunya lebat. Dia tanya, siapa nama kamu? Aku menjawab. Banyak pertanyaan seringkas kan? Dari Tamim bin Aus ada tanya, kamu ni siapa? Aku adalah Al-Jassasah. Aku Al-Jassasah. Baik, Al-Jassasah ni juga akan keluar sebagai tanda kiamat yang besar. Nanti itu cerita lain kali. Kalau ingat, kalau lupa ala beralat. Demam tu. Kata Al-Jassasah masuk dalam pulau lagi. Bila masuk kaum muslimin dan muslimat ke dalam pulau, maka Tamim bin Aus Ad-Dari bertemulah dengan seorang lelaki yang sasa badannya diikat dan digari tangan dan kakinya.
Lalu lelaki tu dia tanya, ada dalam pulau tu ada orang betul. Kamu ni siapa? Aku jawab, Tamim bin Aus Ad-Dari. Engkau datang daripada mana? Dia kata, aku datang daripada Madinah. Di Madinah tu ada lagi tak pokok kurma ajwah? Lelaki tu tanya tu. Ada. Itu buah kurma ajwah ni buah kurma Nabi lah. Baik. Tak lama dia akan pupus. Dia tak ada dah. Sebab dia tu buah kurma mukjizat. Dia tak tumbuh dia lain. Dia tumbuh di Madinah. Baik, senang-senang cerita nak make point je. Masa kamu pergi ke sini, bertemu tak dengan satu tasik nama dia Tabriyah? Bertemu. Kata Tamim bin Aus Ad-Dari, ya bertemu. Tak lama dia akan kering. Saya nak make point ni je. Syekh Taqi Usman ni, seorang ulama Pakistan yang dia cukup popular sekarang di dunia. Alhamdulillah, keilmuan dia. Dia kata tasik tarbiyah ni, kata lelaki tu adalah Dajjal. Dajjal ni ada dah, cuma tak keluar lagi. Yang keluar tu perangai-perangai je ada lagi. Dajjal tak keluar lagi. Demam tu. Dan dia akan keluar. Jadi dia kata tasik tarbiyah tu akan kering. Di mana duduk tasik tarbiyah? Tasik tarbiyah ni kalau tengok dalam peta dunia dia Si Al-Gali. Si Al-Gali. Al-Kalali ke Al-Gali gitulah kamu simak kalau nak terjemah bahasa orang putih bahasa sikit. Si Al-Gali. Tengok mana? Ada setengah blok kata Si Al-Kali, Si Al-Gali. Baik. Kalau kedudukan dia Laut Mediterranean, Jordan, Israel. Ada situ ada tasik. Jadi kata Nabi, kata berdasar pada hadis ni, kata Dajjal dia akan kering. Jadi sekarang ni Syekh Taqi Usman ni dengan rombongan dia pergi siasat sabda Nabi tu. Allahu Akbar, rajin benar dia. Macam orang buat tesis. Rupa-rupa betul. Betul kaum muslimin. Sekarang sudah jadi dataran dah. Dia jadi dataran, ditumbuh rumput, tinggal sedikit lagi airnya. Jadi dia minta pendapat orang tu, ini je yang letak saja. Tapi kan benda kering, itu dah sabda Nabi. Orang Yahudi takut bahawa sesungguhnya kenyataan Nabi itu mereka percaya dan kenyataan itu adalah benar. Takut orang Yahudi boleh kamu sini dia siapkan paip untuk masukkan air balik dalam tasik Tabriyah itu sampai sekarang. Tengok. Tapi masuk pun kering, masuk pun kering. Dia takut apa? Dia takut orang Yahudi yang buat kajian akan bertemu dengan masalah dan mereka akan beriman. Percayalah. Itu sebabnya ciptaan Allah Ta'ala ni tengok. Kembali pada unta tadi nak. Hilang dah unta tadi dah. Jadi itu sebabnya rokok tadi. Yang ketiganya, hikmat daripada itu ialah tadi nak menunjukkan bahawa sesungguhnya bina masjid ialah tempat orang senang berkumpul. Yang keduanya tadi pukul rokok tu dah pun. Yang ketiga, Masya Allah, sebab dalam tempat itu ada berapa buah kubur. Berapa buah kubur. Jadi menjadi tuntunan kepada umat oleh Nabi SAW masa nak bina Masjid Madinah itu, maka Nabi SAW mengalihkan kubur itu ke tempat yang lain. Boleh faham tu? Ini satu dalil nak tunjuk kepada kita tidak boleh membina masjid di kawasan kubur atau meletakkan kubur dalam masjid. Tidak dibenarkan. Tengok, unta juga tukang ajarnya. Tengok, boleh tengok kan? Memang tidak boleh. Jadi baik. Okay. Masjid Nabi Ustaz bagaimana? Nanti dulu. Biar saya tanya dulu. Tak apa, saya tanya saya jawab insya-Allah. Jadi dialihkan kaum muslim kubur itu. Maka para sahabat pun mengalih 2-3 buah kubur ke tempat yang lain. Kita boleh alih dah? Boleh, tak ada masalah. Berani tak berani? Kalau tak berani, kita panggil orang berani. Seperti Nasir Bilal Han. Dia orang berani. Tanah kubur. Dia berani. Tok di. Dia berani. Dia faham itu? Okey. Itu dalilnya. Kamu tadi dia boleh. Baik. Itu sebab Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala berikan komentar dan pendapat. Kalau sekiranya bersemayam di masjid itu ada kuasan kubur. Kuasan kubur tidak dipisahkan, maka makruh semayam di situ. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala.
Dan Imam Ahmad anak murid Imam Syafi'i kata terus kata haram. Itu kata haram. Tetapi kalau semayang di masjid, di dalamnya ada kubur, Imam Syafi'i kata haram. Tak boleh macam itu. Imam Ahmad kata tak sah lagi haram. Baik, itu cantiknya. Lepas tu kamu awak tanya pula, ustaz bagaimana kubur Nabi? Bagaimana kubur Nabi? Jawapannya kaum muslimin, itu silap orang dulu. Silap orang dulu. Seperti mana jangkaan dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berlaku pada zaman permintaan Al-Walid bin Abdul Malik. Dia merobohkan Masjid Madinah lalu disambungkan. Kesilapan dia ialah memasukkan Masjid Nabi itu dalam masjid. Itu kesilapan dia. Boleh faham tu? Tak sekarang nak roboh balik, jadi kecoh kaum muslimat kalian. Okey, itu di antaranya. Okey, dan seterusnya. Baik. Dan tengoklah binatang lain yang paling cantik sekali kaum muslimin. Tuhan jadikan binatang ni, binatangnya halal lebih banyak daripada binatangnya haram. Untuk apa? Untuk manusia. Binatangnya halal. Itu sebab para ulama seperti mana Profesor Qardawi dalam kitab Al-Halal wal Haram, setiap binatang yang di laut, hidup di laut, semuanya halal belaka. Apakah jenis namanya? Apa nama dia? Singa laut ke? Anjing laut ke? Apa lagi? Babi laut ke? Itu dia kaum muslimin. Kalau hidup di laut, dia halal. Boleh faham tu? Cuma kita tak gamak makan je lah. Sebab apa? Anjing laut. Tak gamak. Babi laut bagi tak gamak. Betul-betul. Arak gamak. Babi dia tak gamak makan. Nanti dia. Ambil. Allahu Akbar. Cuma begitu. Tu kaedah hukum. Sebab dia duduk di satu alam. Tapi binatang kaum muslim dan muslimat kalian di daratan dibagi dua. Ada halal, ada haram. Tu sebab banyak binatang pun Tuhan jadi halal. Kenapa nak pilihnya haram? Ini manusia. Baik. Dan seterusnya, firman Allah Taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'a fa ambatna fiha min kulli zaujin karim." Di antara kuasaan Allah yang perlu diperhatikan oleh kita semua, kami telah menurunkan air dari langit, lalu kami menumbuhkan di sana segala jenis tumbuh-tumbuhan yang baik. Iaitu sudah tentu air hujan. Wallahu alam. Kalau ikut masa kita belajar dulu, air hujan tercipta bagaimana? Sudah tentu melalui peruapan matahari. Itu kita belajarlah. Itu tidak salah kaum muslimin muslimat kalian. Tapi kata Ibnu Abbas dah, dia kata air hujan ni dia tak kata menafikan peruapan matahari. Kata air hujan ni, kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, dia bahawasanya di atas langit di sana ada gunung-gunung ais. Dia kata Ibnu Abbas, gunung-gunung ais. Apabila Allah Ta'ala nak menurunkan hujan, ditiupkan angin, dihimpunkan awan di bawah gunung ais itu, lalu dia datangkan petir untuk memanah gunung ais itu. Hancur, ditadah oleh awan, ditiup oleh angin, maka turunlah hujan. Kata Ibn Abbas, logik? Tak berani cakap. Berarti biasa. Logik lah. Kau mesti logik juga. Itu sebab kadang-kadang ada hujan batu dan sebagainya. Tapi tuan-tuan nak terima pun tak apa, tak terima pun tak apa. Kalau orang kata, aku tak terima kalau hujan turun melalui peruapan matahari pun tak apa, terima tak apa. Sebab dia bukan rukun iman. Rukun iman wajib terima. Kan? Baik. Dan seterusnya. Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih bal zalimuna fi dhalalin mubin. Itulah ciptaan Allah. Hebat tak? Itulah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka Allah Ta'ala tolong tunjukkan kepadaku madza khalaqal ladzina min dunih. Apa diciptakan oleh mereka selain padaku, yang jadi kamu semua Tuhan selain padaku. Tunjuk apa dia cipta. Bal zalimuna fi dhalalin mubin. Cuma orang-orang zalim dan sesat nyata. Dia tak mau apa? Dia tak mau ambil ciptaan Allah Taala itu sebagai apa dia? Sebagai inspirasi keimanan dia. Dia tak mau ambil. Itu sebab dalam kesesat. Itu sebabnya ciptaan Allah dan maha hebat. Itu jangan ditukar ciptaan Allah. Jangan ditukar. Itu dia. Baik. Tuhan dah tetap tu dah ada kemaknya. Tapi kenapa manusia nak tukar juga? Nanti dia.
Dia elok perempuan, nak tukar jadi lelaki sebab apa? Elok pakaian wanita macam tu, kenapa dibenarkan lelaki pakai wanita? Itu ciptaan Tuhan. Berani nak tukar? Jadi kaum muslimin. Tapi masalahnya, Allahu Akbar. Kalau beri fatwa pun tinggal fatwa saja. Tinggal fatwa saja. Itu sebabnya bukan nak kata apa ya. Sebab dah jadi undang-undang yang telah dipegangi mana-mana mahkamah sibil atau syariah sekalipun. Kalau buatkan satu keputusan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, maka kena dia tolak. Itu dah jadi perkara, terjadi ketetapan. Itu sebab orang kata ubahlah, betul-betul. Ambil pada Islam, tapi tak nak juga. Tok Mufti pun tak nak. Bila datang ni, hukumnya haram. Dulu kenapa tak nak tukar, mengambil perlembagaan yang besar sekali Quran dan Sunnah? Kenapa? Bila jadi macam ni, baru nak kata terpatua tinggal. Itu sebab bukan silap siapa kamu sini. Silap siapa? Tuan-tuan dengan silapkan pemerintah. Saya tak suka macam tu. Bukan silap pemerintah. Jangan silap Ketua Akil. Tapi silap siapa? Itu sebab kata orang, bukan silap ibu mengandung, tapi silap tangan yang memangkah. Itu silapnya. I'm sorry cakap sedikit. Wallahualam, cukuplah ada tepat masanya. Itu yang silap. Betul-betul. Itu nyata kita lah yang kembali ke semula. Itu sebabnya orang yang menukar cipta Allah dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah kita sambung ya ayat ni pada kuliah akan datang. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di satu elan biasalah kaum muslimin dan muslimat kalian. Saya ini sebagai menyampai saja, iaitu sebuah saya ulang balik walaupun begitu dah biasa dah. Untuk sekolah tahfiz BQ Baitul Quran di Ampang pun ada, dan begitu juga di Setiawansa. Yang di sini kami semua sponsor dengan makan saja, yang lain tu orang lain sponsor. Jadi itu memang tenak sikitlah kalau buat permakanan ni. Itu sebabnya saban tahun 9 bulan saya minta bantuan kepada kaum muslimin sekalian, minta bantu mereka. Insya-Allah ada ganjarannya masing-masing insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.